Kita intro dulu. Orang selalu tanya saya, kenapa Melayu ini macam ditindas sejak akhir-akhir ini? Kampung Melayu dirobohkan, hak-hak Melayu dinafikan, macam-macam lagi. Jawapan saya mudah, kerana menteri-menteri dan juga ahli-ahli Parlimen Melayu semuanya tak boleh pakai. Kepala bapak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Siang tadi saya telah buat video menceritakan tentang cadangan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Ngah Kormeng yang hendak menjadikan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Dan dalam video tersebut, saya telah menyentuh tentang fakta betapa kampung-kampung Melayu ini jauh lebih berusia, jauh lebih lama dan jauh lebih bersejarah sebenarnya. Bahkan banyak je kampung-kampung tersebut telah diiktiraf sebagai kampung Melayu tradisi. Tetapi for some reason, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama-nama kampung-kampung yang disebutkan dalam video saya tadi dan juga kampung-kampung lain tidak pernah dicadangkan untuk dijadikan sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Walaupun memang sepatutnya kampung-kampung tersebut seperti Kampung Jendram Hilir, seperti Kampung Baru Kuala Lumpur, seperti Kampung Bandar Banting, sepatutnya mereka ini dah lama dah diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO. Tetapi itulah dia, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak pernah cuba untuk mencadangkan kampung-kampung tersebut sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Yang disebutkan kampung-kampung baru Cina yang hanya wujud pada tahun 1948 sebenarnya, iaitu sebagai satu imbalan kepada pendudukan Jepun sebelum itu. 75 tahun berbanding sebagai contohnya Kampung Pandan Jawa yang telah berusia 140 tahun. Mana lagi lama? Mana lagi patut dijadikan sebagai satu signifikan tapak warisan sejarah UNESCO? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya menyuarakan benda ini dan saya percaya bukan saya seorang saja. Ramai sekali yang telah menyuarakan perkara ini, terutamanya mereka yang berada di luar lingkungan parlimen dan juga ahli-ahli politik. Dalam erti kata lain, marhain biasa. Tetapi satu benda, kita tak nampak langsung komentar-komentar daripada para ahli parlimen Melayu ataupun menteri-menteri Melayu berkenaan dengan hal ini. Minta maaf kalau saya terlepas pandang, tetapi secara asas yang saya nampak tak ada komen-komen langsung berkenaan dengan hal itu oleh para ahli parlimen Melayu ataupun menteri-menteri Melayu, tak kiralah daripada blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Dan benda ini sangat-sangat menjengkelkan saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang paling terutama sekali daripada UMNO. Padahal UMNO ini dahulu konon-kononnya champion untuk memperjuangkan hak orang-orang Melayu. Sesiapa sahaja yang hendak menerjah hak Melayu, mereka lah yang paling ke depan. Tetapi bila DAP mengeluarkan cadangan sedemikian ketika sekarang ini, nampak mereka ini menikus seperti lembu yang telah ditarik telurnya, tuan-tuan dan sekalian. Dan ini sangat-sangat malang. UMNO yang dahulunya garang, entah ke mana perginya. Dan kita pun tak nampak juga dari Bersatu ataupun dari PAS. PKR tak cerita lah, mereka ini memang tak kisah pun masalahnya. Parti Amanah pun tak payah cerita langsung lah. Mereka ini babu kepada DAP saja. Tetapi daripada parti UMNO yang memperjuangkan Melayu, parti PAS ataupun parti Bersatu yang sepatutnya memperjuangkan tentang hak orang-orang Melayu, tentang hak kampung-kampung Melayu ini, langsung tidak kedengaran bunyi mereka. Mana pergi suara-suara anda masalahnya? Mana pergi segala kelantangan dan juga keberanian anda memperjuangkan hak-hak Melayu, terutamanya ketika anda menjadi pembangkang, wahai UMNO? Mana pergi anda punya kekuatan jati diri? Mana pergi anda punya suara? Takkan nak harapkan influencer-influencer ataupun TikToker ataupun YouTuber ataupun mereka yang menjadi setro seperti saya ini sebagai contohnya untuk bersuara bagi pihak rakyat, terutamanya orang-orang Melayu, terutamanya untuk kampung-kampung Melayu yang sepatutnya terlebih dahulu mendapatkan hak untuk dijadikan sebagai tapak warisan sejarah UNESCO ini. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau mengenangkan tentang mereka ini, MP-MP Melayu ini kan, saya rasa dah penat untuk saya bercakap tentang perkara ini banyak kali dah sebenarnya. Dan mereka sampai sekarang seolah-olah macam orang bodoh, macam tak kerti apa. Mereka langsung tak nak bergerak, mereka langsung tak nak bersuara, mereka langsung tak nak buat apa masalahnya. Mungkin terlampau seronok sangat menjadi MP, dapat gaji sampai belas-belas ribu, puluh ribu sebulan, empuk di kerusi ahli parlimen, dan mereka langsung tidak mempedulikan tentang kemaslahatan orang-orang Melayu itu sendiri. Ini bukan video resis Saya tak kutuk bangsa lain. Saya cuma hantam ahli-ahli parlimen serta menteri-menteri Melayu yang langsung tak sedar diri ini, tuan-tuan dan sekalian. Ketika saya menghadiri sidang media oleh pembela iaitu Gabungan NGO Islam dan Melayu Tanah Air yang terdiri daripada 80 NGO Islam ini, mereka turut menyatakan perkara yang sama, iaitu MP dan juga menteri-menteri Melayu ini tak boleh pakai. Suara mereka entah ke mana, hilang entah ke mana. Macam tak berguna langsung untuk mereka ini menjadi ahli parlimen ataupun untuk menjadi menteri. Sebab mereka langsung gagal untuk membawa aspirasi rakyat, aspirasi orang-orang Melayu dalam perjuangan mereka. Sangat-sangat malang sekali, tuan-tuan sekalian. Entahlah, saya macam penat sangat-sangat. Sebab kita dah bersuara berkenaan dengan hak orang Melayu ini, tentang hak kampung Melayu dan macam-macam lagi. Tetapi MP kita punya menteri-menteri Melayu langsung tak boleh pakai. Mereka ini seolah-olah tidak mahu
mahu untuk memanjangkan suara rakyat sebenarnya, tidak mahu untuk memanjangkan isu-isu yang mencengkam rakyat, dan benda ini memang sangat-sangat malang lah. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, manusia ini kadang-kadang diuji bila mereka ada kedudukan, bila mereka ada kuasa, atau bila mereka ada something yang meletakkan mereka di tempat yang tinggi. Ketika hendak meraih undi, bukan main menanam tebu di tepi bibir, tetapi bila dah dapat menjadi ahli parlimen, bila dah dapat menjadi menteri, langsung hampeh tak boleh pakai. Minta maaf kalau ada MP-MP Melayu, terutamanya pembangkang daripada PAS ke Bersatu ke, yang terasa dengan saya, ataupun mana-mana menteri-menteri Melayu yang mungkin terasa kata-kata saya ini agak kasar. Tetapi saya cakap terus terang, peduli apa aku masalahnya? Ini rakyat yang pilih anda, rakyat yang undi anda, rakyat telah memberikan kepercayaan pada anda, tetapi anda tidak pernah membalas kepercayaan rakyat itu dengan sebenar-benarnya, dan memang sangat-sangat malang. Jangan sampai rakyat sudah tidak percayakan pada ahli-ahli politik. Jangan sampai rakyat sudah tidak mahu lagi bergantung harap kepada mana-mana pihak dalam kerajaan atau pembangkang dan sebagainya, dan jangan sampai rakyat beratur ramai-ramai ketika hendak menguang undi nanti, masing-masing mengatakan perkara ini, bertanyakan soalan ini, biar padan muka kita semua. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?